pagi, salam sejahtera. Ini keputusan yang paling mengejutkan kita apabila PN dan PH boleh jadi kunci perubahan di Putrajaya dan Sabah. Kamu dengar betul-betul laporan ini karena laporan ini merungkai jajaran baru di Sabah dan juga di Putrajaya. Kalau kamu faham ini, kamu akan suka. Tolong dengar betul-betul. Gabungan Pakatan Harapan BN mungkin bukan sahaja menjadi kunci membentuk kerajaan persekutuan, tetapi juga boleh menyaksikan perubahan di Sabah jika warisan menyertai mereka. Dengan 82 kerusi, pengerusi PH Anwar Ibrahim boleh memperoleh 112 kerusi yang cukup untuk majoriti mudah di Dewan Rakyat. Jika dia boleh mendapat sekurang-kurangnya 26 ahli parlimen daripada BN, 3 ahli parlimen warisan dan Presiden PBM Leri Sheng. BN sudah pun mempertimbangkan tawaran PH dan Sheng yang juga ahli parlimen Julau turut dilihat bertegur sapa dengan pemimpin PH dan BN di Hotel Sri Pasifik di Kuala Lumpur awal hari kemarin. Bagaimanapun, tanpa warisan, Anwar tidak dapat memenuhi sasarannya dan parti dari Sabah itu masih tidak menyatakan secara terbuka siapa yang mereka akan sokong. Sebaliknya, pemimpin warisan hanya berkata, mereka akan menyokong kerajaan untuk kestabilan dan demi menyatukan negara. Namun, kerjasama akan memberi manfaat kepada ketiga-tiga pihak. Bagi PH, Anwar Ibrahim akhirnya akan menjadi Perdana Menteri. Untuk Barisan Nasional pula, kerjasama ini akan menjadi talian hayat politik mereka kerana bergabung dengan Perikatan Nasional akan menyaksikan peranan UMNO lebih kecil, manakala MCA dan MIC tidak dapat menarik sokongan orang bukan Melayu. Sementara itu, bagi warisan pula, kerjasama ini akan membuka peluang untuk membentuk kerajaan Sabah sekali lagi sebelum pilihan raya negeri akan datang pada 2025. Warisan kini mempunyai 19 adun manakala PH mempunyai 7 adun di Sabah. Gabungan mereka kekurangan 14 kerusi daripada majoriti dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Di sinilah BN masuk dalam kira-kira. Walaupun sudah berkuasa, ia perkongsian yang tidak selesa dengan GRS yang diterajui bersatu. Demi untuk berkuasa, BN Sabah dan UMNO terpaksa berkompromi dengan bersatu. Ini tidak perlu dilakukan oleh rakan BN dan UMNO di Semenanjung dalam kerjasama mereka dengan bersatu. Bagaimanapun, BN Sabah boleh menjatuhkan GRS dengan mudah apabila berlaku penjajaran semula sokongan 14 adun mereka dengan warisan dan PH untuk mengumpulkan sejumlah 40 kerusi. Pengurusi BN Sabah Bung Mukhtar Radin yang juga timbalan Ketua Menteri menggambarkan kemungkinan dia bersedia untuk mempertimbangkan prospek itu. Dilaporkan The Vibes hari ini, dia marah kepada GRS. Bung Mukhtar marah kepada GRS kerana menyokong Muhyiddin Yassin daripada PN sebagai Perdana Menteri, mendakwa ia telah melanggar pakatan pilihan raya mereka. Bung telah pun menyuarakan rasa tidak senang semasa pilihan raya apabila anak seorang pemimpin Bersatu Sabah bertanding menentang BN di Tenom dan akhirnya menang pula. Merundingkan perjanjian perkongsian kuasa antara warisan dan BN adalah sukar tetapi bukan mustahil. PH sudah pun mengambil langkah pertama dalam merapatkan jurang politik apabila menyokong BN membentuk kerajaan negeri Perak walaupun mempunyai lebih banyak kerusi. Jika pekatan PH-BN warisan menjadi kenyataan, GPS Sarawak juga mungkin meninggalkan PN untuk bersama gabungan parti pemerintah di Putrajaya.
Sokongan GPS terhadap PN sudah goyah, dengan Presiden PDP Tiang King Song Sing berkata, mereka akan menunggu penjajaran kuasa di Semenanjung diselesaikan terlebih dahulu sebelum gabungan Sarawak membuat keputusan muktamad. Dengan ini, kita boleh andaikan bahawa ada 3 perkara yang boleh berlaku pada hari ini. Pertama, GPS mungkin akan meninggalkan PN. Mungkin akan meninggalkan PN sekiranya benar PH, BN dan warisan bergabung pada hari ini membentuk kerajaan yang mana akan menguntungkan GPS sekiranya mereka mengikut kerajaan, kerana seperti yang mereka telah lakukan sebelum ini, telah pun memberitahu sebelum ini, mereka mau jadi kingmaker dan juga mahu mengikut mana-mana yang mampu membentuk kerajaan. Semalam telah diputuskan oleh Presiden PDP bahawa mereka akan tunggu Perikatan Nasional selesaikan dulu masalah mereka secara sebersama itu. Perkara yang kedua yang boleh berlaku ialah sekiranya Pakatan PHBN warisan berjaya, ditambah lagi kalau GPS dan GRS turut serta, maknanya apa yang boleh berlaku, kita akan melihat 2/3 kerusi parlimen dimiliki oleh PH. Ini bermakna akan wujudnya kestabilan yang lebih kuat kerana ada majoriti 2/3. Perkara yang ketiga yang berlaku hari ini, sekiranya ini yang berlaku, ialah Anwar Ibrahim sah confirm akan dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10 dan impian Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri akhirnya kesampaian. Saudara-saudara, dan yang paling menarik, yang keempat yang boleh berlaku hari ini, yang paling kita tidak pernah fikirkan ialah mungkin akan berlaku kerajaan penjajaran baru di Sabah. Mungkin GRS akan tumbang di Sabah apabila warisan dan juga PH dan juga parti warisan dan PH dan juga parti BN bergabung akan membentuk kerajaan baru di Sabah dan GRS mungkin akan tumbang. Jadi apakah itu berlaku? Adakah Sabah akan ada kerajaan baru? Kita tidak tahu. Itu semua keputusan yang kita tunggu sama-sama, bagaimana mereka membuat kesimpulan. Begitulah yang akan jadi di Sabah. Terima kasih kerana menonton. Bongkar, jangan tak bongkar. Sampai terlundi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.